Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Dan selamat menyertai sesi kedua ataupun kita katakan bab kedua, panjangkan ayat. Jadi kadang-kadang kita fikir, mengapa kita harus panjangkan ayat? Kita bayangkan seorang kanak-kanak berumur 4 tahun. Dia sudah boleh bercakap, tetapi oleh sebab kosakatanya, vocabulary itu terlalu terhad, maka ayat-ayat yang dia cakap itu sangat pendek. Kemudian semakin besar sampailah ke sekolah rendah. Mungkin ayatnya 2 kali ganda. Setiap kali dia bercakap sesuatu, ayatnya 2 kali ganda. Kalau berbanding dengan masa dia berumur 4 tahun. Apabila dia sampai ke sekolah menengah tingkatan 5, ayatnya mungkin 3 kali ganda. Kalau berbanding dengan waktu dia mula bercakap, waktu dia berumur 4 tahun. So, apakah perbezaannya? Perbezaannya, semakin banyak kosakata kita, vocabulary, semakin panjang kita boleh membuat atau membina ayat kita. Sama ada dari segi percakapan atau dari segi penulisan. Dan kalau saya tengok atau kita tengok ayat yang pendek begini, mungkin 5 patah perkataan. Kemudian yang satu lagi 8 patah perkataan. Lagi satu 12 patah perkataan. Tanpa salah, kita bayangkan tidak ada kesalahan. Maka pasti kita tahu yang panjang itu ada cukup kosakata. Dan oleh kerana 12 patah perkataan betul semua, maksudnya dia sudah menguasai bahasa itu. Dia dapat memanjangkan ayatnya tanpa membuat kesalahan dari segi nahu, dari segi kosakata, dari segi tanda bacaan, dari segi ejaan. Kalaulah dia sedang menulis. Jadi kita tahu tahapnya sudah tinggi. Daripada kita bandingkan seseorang yang hanya dapat membuat 4 patah perkataan atau 5 patah perkataan, tetapi memang tanpa salah. Tapi kita tahu yang 4 patah perkataan itu pasti dia kurang perkataan. Sebab itu dia hanya boleh membina ayat yang ada had. So hari ini saya akan tunjukkan kamu bagaimana dari 2 ayat menjadi 1 tanpa membuat kesalahan dari segi nahwu, dari segi jalan bahasa, dari segi grammar. So saya akan buat ayat di bawah dulu, bukan di atas. Mengapa? Di atas kamu sendiri fikir, dan barulah saya beri jawaban. Oke? So tengok sini. So kita tengok sini ya. This is the boy. Inilah lelaki. Tengok, hanya 4 patah perkataan. Tahap tidak tinggi. His mother is a nurse. 5 patah perkataan. Tahap rendah juga. Jadi sekarang kita gabung 2 ayat ini menjadi 1 ayat. Jadi kita akan dapat 9 patah perkataan. Okey sudah. So bagaimana? Inilah budak lelaki. Emaknya seorang jururawat. Emaknya. Waktu kita gabung, nya itu ialah whose. Waktu kita gabung, yang his ini kita tidak mau. Tidak mau, sebab kita mau gabung. Artinya lelaki punya emak. Okey, lelaki punya emak, kita gabung dua-dua ini. Jadi lelaki punya emak ialah whose. Okey, jadi whose. Whose ada 2 kegunaan. Tengok huruf besar atau huruf kecil. Kalau huruf besar, whose itu siapa punya. Kalau huruf kecil, yang punya.
Jadi ayat ini sudah panjang. Inilah budak lelaki yang punya, atau terus cakap punya. Lelaki punya ibu seorang jururawat. Jadi ayatnya begini. Kita gabung dengan perkataan whose, punya. Boy whose mother maksudnya budak lelaki punya ibu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita boleh dapat 9 patah perkataan. Kalau seseorang itu boleh membuat ayat yang mempunyai misal kata 7 patah perkataan, saya rasa sudah okey. 8 lagi okey. Kalau 9 itu okey, best. Not best but good. Sekarang ini, our form teacher is looking for the student. Guru darjah kami sedang mencari pelajar. Her father made a complaint yesterday. Bapaknya membuat satu aduan kemarin. Jadi bagaimana kita menggabung dua ayat ini? Tengok, our form teacher is looking for the student. 8 patah perkataan. Her father made a complaint yesterday. 6 patah perkataan. Kalau kita gabung 14 patah perkataan. Very good. Tahapnya very good. So sama juga kita boleh lihat her sama dengan his, punya. Jadi her ini kita tidak mau dan kita gunakan whose untuk menggantikan her. Her itu dia punya. Sama juga whose itu punya. So menjadi student punya bapak. Bapak student punya bapak. Bapak student begitu. So ayatnya macam mana? So kita sekarang 8 dan 6, 14. Our form teacher. Is looking, sedang mencari, for the student. Yang punya, whose. Bapak, father. Membuat, make. Satu aduan, a complaint. Kemarin. Okey, jadi whose. Yang punya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 patah perkataan. Very good, you know. Boleh buat 14 patah perkataan tanpa kesalahan. Very good. Okay, so berusahalah semasa bercakap atau menulis, panjangkan ayat. Jadi ada tahap yang tinggi, standard. Ada taraf yang tinggi. Okay, jadi saya harap kamu faham. Ada banyak lagi ayat yang kita boleh buat dan kita boleh gabungkan. Okay, saya akan memberi contoh-contoh lagi di samping ini. Okey, sekarang masa untuk sedikit pengumuman. Seperti kita tahu, saya sedang menulis Dr. Lee's Method Grammar Level 2. Yang ini Level 1. Yang ini Level 1. Jadi sekarang saya sedang menulis Level 2. Level 2 ada 40 bab. Saya sudah sampai ke bab ke-36. Jadi tinggal 4 bab lagi. 36 habis. Jadi 37, 38, 39, 40. 4 more chapters to go or lessons to go.
tinggal 4 bab lagi, tetapi memang kerja belum habis sebab saya mesti bekalkan jawapan. Banyak jawapan. Lepas itu memohon dulu untuk ISBN dan mencetak buku, dan lepas itu bolehlah terbitkan buku itu untuk dijual. Yang saya boleh bagi tahu sekarang bahagian designing sudah buat desain untuk buku kedua. Yang buku pertama ini background di latar belakangnya biru langit atau biru laut. Yang level 2 latar belakang tukarlah ke warna ungu, sudah habis desain, sangat cantik. Saya sangat suka purple color. Kita tengok, bagi saya tengok langit, warna ungu, purple, saya rasa sangat tenang hati. So I like the color very much untuk level 2. Dan buku kedua ini ditulis dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggris, bahagian penerangan dan nota. Dan inilah saya boleh terangkan mengapa mengambil masa yang agak panjang. Sebab saya mesti buat dalam dua bahasa. Setiap bab penerangan. Bahasa Inggris, bahasa Melayu. Bahasa Inggris, bahasa Melayu. 40 bab. Jadi kerja saya 2 kali ganda. Sebab itulah agak lama sedikit untuk menerbitkan buku saya. So yang sedang menunggu-tunggu, saya harap kamu faham. Dan online class sekarang sudah bulan Oktober. Dalam masa 2 minggu dari sekarang saya akan beri kamu jadwal. Untuk yang bertanya-tanya, saya akan beri jadwal. Saya WhatsApp kepada kamu jadwal. Dan bulan November ada kursus begini speaking, make sentences, listening, reading, grammar. Untuk speaking dan make sentences kumpulan kecil sahaja kali ini. Barulah saya dapat menumpukan perhatian kepada perkembangan setiap pelajar. Dan bagi percakapan speaking, saya mau setiap orang bercakap dalam kelas. Sebab itu saya tidak mau ramai pelajar. Saya mau sedikit, beberapa orang sahaja, supaya kamu tidak berasa begitu tertekan, stres atau tidak confident, sebab beberapa orang sahaja. Okay? So untuk speaking, make sentences, saya akan kecilkan kumpulan. Yang listening, reading, grammar, kumpulannya besar tidak apa. Dan sini juga ada kursus untuk sekolah rendah menengah. Sekolah rendah dan sekolah menengah saya akan memberi 2 pilihan kepada pelajar. Kamu boleh pilih 100% English. Maksudnya pengajaran disampaikan dalam bahasa Inggris bulat-bulat, tidak mau English BM, untuk mendedahkan pelajar kepada pendengaran, kemahiran mendengar bahasa Inggris. Tetapi ada juga pelajar yang akan meminta untuk penerangan dibuat dalam bahasa Melayu. Itu okey juga. Jadi apabila dia sudah faham dalam kita buat penerangan dalam bahasa Melayu, dia sudah faham, dia semakin pandai, maka lama-lama kita alihkan dia ke bahasa Inggris lah, beri dia sedikit masa. SPM, MUET, IGCSE O Level English itu untuk international schools. IELTS ialah International English Language Testing System. Ini adalah bagi sesiapa yang ingin membuat persediaan untuk keluar negara, termasuk ke Singapura. Mereka mau kamu menduduki peperiksaan ujian IELTS. So kamu akan diuji dari segi reading, writing, listening, and speaking, 4 bahagian. Saya boleh ajar juga. Dan kelas penterjemahan dari bahasa Malaysia ke bahasa Inggris untuk sesiapa yang ingin belajar
Bagaimana kalau dalam bahasa Melayu cakap begini, kalau English macam mana cakap dia ingin belajar. Jadi waktu dia sudah cukup ayat cukup okey, mungkin dalam mesyuarat, mungkin dalam pejabat dia bolehlah bertutur dalam bahasa Inggeris atau menulis dalam bahasa Inggeris. Contohnya minit mesyuarat, email, report dan lain-lain lagi. Ataupun untuk orang yang sedang belajar. Buat assignment kadang-kadang susah sedikit. Kalau saya fikir begini macam mana cakap dalam BI. Boleh juga ikutlah kelas penterjemahan. Dan untuk speaking saya buka lagi satu kelas dipanggil public speaking. Itu khusus untuk sesiapa yang ingin berhadapan di halayak ramai dan bercakap, membuat persembahan. Ini sangat baik untuk pelajar-pelajar universiti ataupun sesiapa juga lah sebenarnya ini, sebab ini membina keyakinan kamu boleh bercakap di halayak ramai. Jadi tidak semestinya pelajar universiti, penuntut, pekerja, orang yang sedang bekerja pun boleh juga, sebab ini membina keyakinan. Okey, so untuk muat kamu boleh ikut muat lengkap, iaitu reading, writing, listening and speaking, ataupun satu bahagian contohnya speaking ataupun writing sahaja. Dan untuk kursus baru bulan November saya bahagikan kepada kelas begini. Kamu boleh pilih sama ada menyertai kursus individu, maksudnya seorang guru mengajar seorang pelajar, atau pasangan. Pasangan mungkin adik-beradik, suami isteri, atau rakan sekerja, atau kawan biasa. 2 orang seorang guru, atau 3 orang, 4 orang dalam sekumpulan. Yang kumpulan ini, jikalau kamu ingin menyertai kumpulan, ada kumpulan besar, kumpulan kecil. Kumpulan kecil khusus untuk bina ayat dan speaking. Yang lain kumpulan besar tidak apa. Okey? Dan itu dia, itu sahaja. Jikalau kamu ingin menyertai kursus, bolehlah WhatsApp kepada saya 01978782999. Dan sesiapa yang ingin membeli book 1 level 1, saya tinggal 2 buah buku sahaja, habis stok, tidak ada lagi. Sekarang dalam stok tinggal 2. Jikalau kamu berminat, sila WhatsApp kepada saya juga level 1 01978782999. WhatsApp kepada saya lah. Dan jikalau kamu ingin menyertai kursus membina kelas sendiri, maksudnya kamu beberapa orang kawan kah atau saudara mara kah, boleh juga meminta saya buka kelas, dan kamu boleh meminta apa sahaja yang kamu ingin belajar. Tidak semestinya dari sini. Mungkin kamu ada keperluan yang lain, ingin belajar khusus sesuatu. Jadi itu pun boleh saya atur untuk kamu. Tidak ada masalah. Yang penting kamu WhatsApp kepada saya lah. Beritahu saya apa kamu ingin belajar. Dan masa kita boleh tentukan bersama-sama pukul berapa dan hari apa. Kursusnya berapa lama, itu juga boleh kita buat. Saya boleh atur untuk kamu. Okey, jadi sekian sahaja. Saya berharap kamu telah memahami ini, bagaimana panjangkan ayat. Dan sehingga kita berjumpa di video-video yang akan saya muat naik. Silalah beri saya like, share dan subscribe. Okey, sekian, terima kasih dan selamat tinggal.